Hai, selamat petang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah kita Dr. Wesley Kong Liang Sun. Pada petang ini saya akan mempersembahkan tugasan 2 iaitu kajian sejarah dan makanan. Kajian sejarah makanan yang saya pilih ialah nasi kandar. Nama saya Syed Muhammad Anas bin Muhammad Rafi. Saya dari kelas Diploma 2023 batch yang pertama. Saya ingin membaca 2 rangkap pantun sebelum memulai pembentangan saya. Kelapa tua dijadikan santan, santan diperah anak perempuan. Nasi kandar digemari tempatan, restoran mamak menjadi tumpuan. Setiap yang hidup pasti mati, jangan abaikan amalan rohani. Ke Pulau Pinang untuk bercuti, juadah wajib nikmati di sini. Juadah itu tidak lain tidak bukan nasi kandar. Mari kita lihat sedikit sebanyak sejarah tentang nasi kandar. Pada suatu ketika dahulu, Pulau Pinang merupakan pelabuhan utama semenanjung Tanah Melayu dan merupakan pelabuhan yang sangat sibuk serta menjadikannya tempat sebahagian rakyat mencari rezeki dengan bekerja di sini. Rakyat berpeluang mencari rezeki dengan menjadi buruh di pelabuhan ini. Sebahagian yang lain pula mengambil peluang sebagai penarik beca dan peniaga makanan kepada buruh yang bekerja di pelabuhan ini. Nasi kandar adalah hidangan lazim bagi masyarakat di negara kita. Kita sudah terbiasa dengan menu nasi kandar. Nasi kandar boleh dijumpai hampir di seluruh semenanjung. Tapi tempat khusus bagi nasi kandar tentunya di Pulau Pinang. Tapi tahukah anda yang nasi kandar satu masa dahulu dibawa dalam bakul? Di sini kita dapat lihat pelanggan nasi kandar ni kebanyakan daripada para pekerja pelabuhan. Nasi kandar adalah makanan untuk memenuhi keperluan masyarakat marhain, iaitu masyarakat kebanyakan. Nasi yang banyak, lauk kari ikan bersama ikan goreng dan bendi. Itu sebenarnya menu asal nasi kandar. Simple tetapi mengenyangkan. Di sinilah bermulanya nama nasi kandar, iaitu diambil dari peniaga-peniaga nasi yang berniaga secara bergerak. Ini merupakan kandar. Kandar ini akan diletakkan di atas bahu dan beberapa bakul akan diletakkan di sini. Isinya ialah nasi serta lauk. Dan mereka akan bergerak dari satu kawasan kawasan yang lain untuk berniaga nasi kandar mereka. Seterusnya kita akan melihat bahan-bahan asas nasi kandar. Resepi yang mereka bawa merupakan resepi asal mereka sendiri. Tetapi akibat peralihan zaman, nasi kandar kini bukan lagi jadi makanan buruh, tetapi dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat.
Manakala menunya pula sudah banyak berubah dari konsep asal nasi kandar yang hanya ada kari ikan, ikan goreng dan bendi. Kari kepala ikan dan juga ayam goreng bukanlah menu asal yang terdapat dalam nasi kandar original. Namun begitu, terdapat 4 bahan asas iaitu nasi putih, bendi, ayam goreng atau ikan goreng, kari dan telur rebus. Bahan-bahan ini sudah cukup mengenyangkan. Seterusnya kita akan melihat siapakah joki dan apakah peranan mereka dalam penyediaan nasi kandar. Joki memainkan peranan penting dalam penyediaan nasi kandar. Joki merupakan orang yang mencedokkan bahan untuk nasi kandar dan karinya. Mereka mempunyai kepakaran dalam mencampur pelbagai jenis kari untuk mendapatkan satu kombinasi yang sepadan. Seterusnya kita akan melihat beberapa tips atau teknik dalam makan nasi kandar. Yang pertama adalah membungkus dan makan di rumah. Ini kerana pada masa lalu, ramai golongan pekerja suka bungkus dan makan di tempat kerja mereka. Lama-kelamaan ini diikuti oleh rakyat Pulau Pinang yang lain. Kata mereka, makan nasi kandar dengan cara ini lebih sedap. Kedua, peram selama 10 hingga 30 minit. Cara kedua ini berterusan daripada langkah pertama iaitu bungkus dan makan di rumah. Setelah bungkus, mereka akan simpan selama 10 hingga 30 minit supaya kuahnya diserap oleh nasi. Dan ini akan menambahkan lagi kesedapan nasi kandar. Tips yang terakhir ialah membiarkan joki menentukan kuah kari kerana mereka tahu kuah kari yang mana sesuai untuk lauk yang dipilih. Namun begitu, kita juga dapat memilih mana-mana kuah yang kita mahu. Berbeza dengan nasi kandar di luar Penang, mereka membiarkan pelanggan mereka mencedok sendiri kuah ke dalam nasi dan tiada istilah joki di negeri selain Pulau Pinang. Inilah salah satu keunikan nasi kandar di Pulau Pinang. Jadi, bilakah nasi kandar sesuai dihidangkan? Nasi kandar tidak mempunyai masa yang spesifik untuk dihidangkan. Ia boleh dimakan pada bila-bila masa. Waktu makan di Penang selalunya berlangsung selama 24 jam sehari sebelum zaman PKP. Bukan sebab ada banyak kedai mamak 24 jam, tetapi giliran kedai berbeza yang buka. Sebab apa? Nak jamu untuk pelanggan yang berbeza. Pada masa lalu, Penang tengah berkembang pesat sebab kilang banyak dan industri hotel yang rancak. Pekerja kilang yang shift 24 jam, pagi masuk dan ada yang balik tengah malam. Pagi sebelum pergi kerja mereka beli nasi, balik malam pun sama. Sama juga dengan orang kerja hotel. Nasi kandar jadi pilihan untuk working class. Okey, sekarang kita akan melihat apakah top 5, top 5 nasi kandar yang terkenal di Pulau Pinang. Tempat pertama, nasi kandar Hamidia. Tempat kedua, nasi kandar Kampung Melayu. Tempat ketiga, Din Maju Jelutong. Tempat keempat, Sharif Glugong.
Dan tempat kelima, Din, Jalan Gurdwara. Apa kata mereka? Mereka merupakan sahabat saya yang telah saya interview. Pertama, menurut Nur Farah Syazwani atau Wani, beliau gemar makan nasi kandar di kampung Melayu. Menurut beliau, dari kecil lagi beliau akan makan nasi kandar di sini dengan keluarga. Seterusnya, Cindy Garas. Kedai nasi kandar pilihan Cindy ialah Pelita. Beliau suka makan nasi yang panas, dibanjiri kuah dan ayam goreng setiap kali berkunjung ke Pelita bersama keluarga tersayang. Ini ialah Katrina. Beliau suka makan nasi kandar bintang yang terletak di air hitam. Menurut beliau, setiap kali pulang dari gereja, beliau dan rakan-rakan suka singgah dan makan di Bintang. Yang terakhir, Jeremy. Kedai nasi kandar pilihan Jeremy ialah di Nasi Kandar Rafi Ali, Fetis Park. Sejak menetap di Penang, Jeremy suka makan nasi kandar di Nasi Kandar Rafi Ali. Kesimpulannya, Malaysia merupakan satu negara yang kaya dengan pelbagai tradisi dan makanan dari pelbagai kaum. Makanan menjadi salah satu aspek yang menyatupadukan setiap kaum di negara kita. Dengan kajian ini, kita dapat lihat nasi kandar yang dahulunya merupakan makanan pekerja pelabuhan dan masyarakat India Muslim di Pulau Pinang sekarang menjadi makanan simbolik bagi negeri Pulau Pinang. Nasi kandar dimakan pelbagai lapisan kaum di negara kita. Dan yang terakhir, saya amat bersyukur lahir di negara Malaysia yang tercinta. Sekian, terima kasih.